Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baik, jadi cikgu adalah Cikgu Natasha yang akan mengajar kelas awak semua Geografi tingkatan 2 sepanjang sesi 2022 dan 2023. Baik, jadi cikgu tak nak buang masa. Kita terus bergerak kepada bab yang pertama iaitu skala dan jarak. Okay, so hari ini kita nak kenal dulu apa itu skala, apa itu jarak. Okay, jadi biasanya awak dah biasa dengar perkataan jarak. Cuma buat perkataan skala ni mungkin ada yang selalu dengar tapi awak tak faham apa itu skala. Okey, jadi kita tengok satu per satu. Baik, 1.1 ni skala, jadi kita akan tahu sepatutnya awak boleh berkomunikasi tentang skala pada topik ini. Jadi skala apa dia? Skala adalah nisbah jarak atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Kan? Kalau awak tengok dalam geografi, apa-apa peta pun dia akan beri satu skala di bawah setiap peta tersebut. Okey, jadi skala peta ni kita tidak boleh lukis dalam besar yang sama dengan alam nyata. Okay, contohnya daerah Kelang. Okay, daerah Kelang ni besar. Jadi kita tidak boleh lukis dengan saiz yang sebenar Kelang ni di atas kertas, betul? Jadi jarak ataupun keluasan daerah Kelang itu akan dikecilkan supaya dia muat di dalam sehelai kertas. Jadi pengecilan itu adalah mengikut skala yang ditetapkan. Nanti kita nak tengok macam mana skala tu. Okey, apa dia jenis-jenis skala? Okey, so jenis-jenis skala kita ada 3. Yang biasa kita akan nampak dalam peta adalah skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. So kita tengok satu persatu. Baik, skala lurus mudah ini biasanya yang dilukis dalam peta. Dalam buku teks kita pun ada. Okey, skala lurus mudah ni yang paling mudah kita gunakan. Okey, skala lurus mudah. Okey, dia terdiri daripada satu garisan. Okey, satu garisan panjang dan lurus. Kemudian ada beberapa senggatan kecil. Okey, bermula dengan nombor 0, 1, 2, 3, 4 dan hujungnya dia akan tulis unitnya dalam kilometer. Okey, kemudian kita ada skala lurus penuh seperti dalam gambar ni. Okey, dan juga satu lagi bawah ini adalah penerangan dia. Bermaksud 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Okey, contohnya daripada rumah awak ke sekolah, jarak sebenarnya di luar di dunia sebenar adalah 1 kilometer. Okey, tetapi kalau dalam peta kita kecilkan jarak rumah awak ke sekolah menjadi 1 sentimeter di atas pembaris tersebut. Okey. So itu pengecilan yang menggunakan skala lurus mudah. Baik, seterusnya kita tengok skala penyata ini ini skala penyata tadi dia penyata berbeza dengan skala lurus tadi. Okay, skala penyata ni dia akan dalam bentuk perkataan. Okay, contohnya macam dalam gambar ni lah. Contoh 1 sentimeter ni yang dalam kotak merah ni. 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. So ini adalah dalam bentuk ayat kan. Jadi dia adalah skala penyata. Okey, yang tadi sebelum tadi yang ada garisan lurus dan senggatan-senggatan tu kita panggil skala lurus. Okey. Yang ini skala penyata dalam bentuk perkataan. Okey, satu lagi jenis adalah pecahan wakilan. Okey, so pecahan wakilan ni ditulis dalam bentuk nisbah. Kalau dalam awak tengok dalam kotak hijau ni, 1 nisbah 100,000. Okey, 1 nisbah 100,000 ini bermaksud 1 sentimeter di atas peta bersamaan dengan 100,000 sentimeter atau kita tukarkan kepada kilometer dia akan jadi 1 kilometer. Okey, so awak tengok ini ada info daripada buku teks juga 1 kilometer bersamaan 100,000 sentimeter. So dalam perkataan dalam nisbah ini dia tulis 100,000 ni adalah 100,000 sentimeter. Okey. Itu dalam bentuk pecahan wakilan. Biasa ada tanda titik-titik 2 tu adalah pecahan wakilan ataupun nisbah lah. Okey, seterusnya kita pergi sekilas tentang jarak pula. Okay, dalam topik jarak
jarak ini, kita akan belajar dulu apa maksud jarak. Jarak adalah ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Okey, contohnya jarak daripada rumah awak ke sekolah. Okey, itu adalah jarak daripada rumah ke sekolah. Okey, itu berapa jauh. Okey, biasanya kita ukur dalam apa yang biasa awak dengar. Dalam kilometer, dalam meter. Okey, tapi kita tengok ada jenis-jenis jarak yang berbeza. Okey, so kita tengok jarak ada dua jenis, iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Apa itu jarak mutlak dan relatif? Kita nak tengok. Okay, jarak mutlak. Jarak yang dinyatakan dalam unit kilometer. Contohnya apa dia? Contohnya dari perjalanan daripada Ipoh ke Bidur adalah 66 kilometer. Okay, jadi 66 kilometer itu adalah satu bentuk jarak mutlak. Ataupun macam cikgu cakap tadi lah, rumah awak ke sekolah jaraknya adalah 3 kilometer. Okey, so bila diukur dalam 3 kilometer adalah jarak mutlak. Okey, ataupun boleh kata kalau rumah awak dekat jaraknya adalah 500 meter. Okey, meter bukan kilometer 500 meter. Jadi awak berjalan kaki pergi sekolah. Itu adalah jarak mutlak. Dia tetap dan tidak berubah. Maksudnya hari ni awak pergi sekolah 1 kilometer, esok pun 1 kilometer juga. Okey, dan tahun depan kalau awak tak berpindah rumah, okay, pun sama juga 1 kilometer. Okay. Apa itu jarak relatif? Okay, jarak relatif ini adalah berdasarkan kos dan masa. Okay, kos dan masa. Contohnya, awak pergi sekolah menaiki basikal. Okay, menaiki basikal. Perjalanan mengambil masa 10 minit naik basikal. Okay, tetapi kalau ayah awak hantar naik kereta, perjalanan jadi lebih pendek, singkat. Okay, daripada 10 minit naik basikal, naik kereta mungkin 5 minit saja sebab lebih laju. Okay, kalau jalan tak jam lah. Kalau jalan jam, mungkin akan jadi lebih lama. Mungkin akan jadi 15 minit ataupun 20 minit. Kan? Itu maksudnya jarak yang berdasarkan masa. Okay, so jarak ini tidak tetap dan berubah-ubah. Macam cikgu cakap tadi lah, naik kereta lain, naik motor lain masanya. Okay, naik basikal pun lain. Ataupun satu lagi adalah berdasarkan kos. Berdasarkan kos ni contohnya adalah awak tambang lah, naik tambang bas atau tambang grab kan. Awak pergi sekolah naik bas. Tambangnya adalah naik bas yang berhenti-berhenti tu kan. Tambang satu hala perjalanan adalah RM2. Okay, so sehala RM2. Balik pun RM2. Kan, itu adalah jarak relatif yang berkaitan dengan kos dan masa. Tambang tadi boleh berubah tak? Boleh. Kalau tiba-tiba syarikat bas tu nak menaikkan tambang. Okay, minggu depan bermula tambang RM2.50. So tambang berubah. So tu maksudnya jarak relatif dia boleh berubah. Jarak mutlak tadi dia tidak boleh berubah. Okey, faham tu? Ni tadi contohlah yang cikgu terangkan. Ni contoh lain iaitu pengiraan jarak yang menggunakan skala. Ini kita akan belajar dalam kelas yang akan datang ya. Okey, so ini pun menentukan jarak sebenar menggunakan skala ni pun kita akan belajar dalam kelas akan datang. Sebab dia topik dia lebih kita kena teknikal menggunakan pembaris. Jadi sampai situ dulu, kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih.